Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Syairul Islam dalam Berita Pagi edisi 10 Julai 2021. Saudara, kerjasama dengan pakar kesihatan, pakar ekonomi dan sosial dalam menangani situasi pandemik COVID-19 dalam negara bakal diperkukuhkan lagi. Ini bagi memastikan setiap tindakan untuk kesihatan awam dan strategi pengurusan pesakit adalah berkesan. Pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan media menjelaskan kerjasama itu bertujuan memastikan pemberian vaksin yang sedang dilaksanakan dapat dinilai secara berterusan. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat pertama Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Pelan Pemulihan Negara. Mesyuarat yang diadakan secara sidang video itu dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Penglibatan kumpulan profesional terutama pakar-pakar kesihatan dan ekonomi merupakan satu usaha berterusan kerajaan bagi memastikan strategi pengurusan pandemik berada di landasan yang betul. Bagi menangani situasi semasa sistem kesihatan terutama di kawasan Lembah Kelang, Kementerian Kesihatan KKM telah menubuhkan satu pasukan bertindak khas kesihatan awam berkuat kuasa 8 Julai. Menterinya Datuk Seri Adham Baba berkata KKM telah memulakan langkah kesiapsiagaan bagi rawatan dan pemulihan pesakit COVID-19 khususnya kategori 4 dan 5. Beberapa isu kritikal dikenal pasti oleh KKM, antaranya isu kekurangan katil di hospital dan pusat kuarantin serta kekurangan sumber manusia. Berdasarkan data terkini, PKRC Bersepadu MIPS boleh menerima secara purata 800 pesakit dalam tempoh sehari dan yang telah berlaku sebelum ini dan purata daripada 800 pesakit itu 200 merupakan pesakit kategori 4. Jadi kita dah siap sedia dengan katil kalau ada rekod yang telah pun kita dapat sebelum ini. Dalam pada itu, KKM akan membuat pemindahan pesakit bukan COVID-19 bagi tujuan menambah kapasiti katil COVID-19. Penyumberluaran pesakit-pesakit bukan COVID-19 ataupun dipanggil decanting ke hospital swasta giat dilaksanakan sekarang. Termasuklah di negeri-negeri berhampiran dengan Lembah Kelang iaitu Melaka, Perak dan juga Pulau Pinang Johor, Sarawak iaitu bagi tujuan meningkatkan kapasiti katil COVID-19 di Hospital Awam Lembah Kelang. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM menyediakan zon pengurusan bencana DMZ sebagai wad rawatan pesakit COVID-19 di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, zon pengurusan bencana bertujuan menampung keperluan rawatan pesakit COVID-19 bagi kategori 4 dan 5 yang semakin meningkat di Lembah Kelang. Ruang parkir tersebut sememangnya digazetkan sebagai zon pengurusan bencana. Ia direka khas semasa awal pembinaan hospital tersebut bagi menghadapi kes bencana kimia dan biologi. Zon pengurusan bencana yang siap sedia beroperasi ini akan dibantu Kementerian Kesihatan KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dalam hari itu, Mercy Malaysia terus giat membantu Kementerian Kesihatan dalam menghulurkan bantuan keperluan kesihatan bagi memperkukuh perkhidmatan sedia ada di hospital kerajaan untuk membantu pesakit COVID-19. Dalam satu kenyataan, Presiden Mercy Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Faizal Perdaus berkata, sumbangan yang disalurkan kepada hospital merupakan komitmen Mercy Malaysia untuk memperkukuh perkhidmatan kesihatan di negara ini, terutamanya kepada hospital kerajaan yang memerlukan. Mercy Malaysia menyampaikan peralatan perubatan dan keperluan kesihatan kepada Hospital Melaka hasil sumbangan Dewan Perniagaan Malaysia Myanmar MMBC. Mercy Malaysia turut membantu Pelan Pemulihan Negara di lapangan melalui Mercy Malaysia Melaka dalam usaha memberikan vaksin kepada warga emas di pusat-pusat jagaan di negeri itu.
Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD akan dikuatkuasakan di 2 lagi lokaliti yang mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 yang tinggi. Kawasan terlibat ialah Apartmen Seri Rakyat, Bukit Jalil, Kuala Lumpur serta 2 blok kediaman di Taman Nuri Sandakan, Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan pelaksanaan PKPD di 2 kawasan terlibat akan bermula 11 hingga 24 Julai. Ia bagi menyekat pergerakan bagi mengekang penularan jangkitan kawasan berisiko keluar dari lokaliti terlibat. Baik di Terengganu, 3 lokaliti dalam Mukim Surah Dungun dikenakan PKPD selama 2 minggu bermula 10 Julai hingga 23 Julai. 3 lokaliti terbabit ialah Kampung Gong Pasir, Perumahan Awam Kos Rendah PAKR Gong Pasir dan Taman Maidam. Kesemua 3 lokaliti PKPD berkenaan membabitkan 1,570 penduduk selepas kawasan itu mencatatkan 78 kes positif sehingga petang semalam. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata, pihak polis telah melakukan pemantauan dan sekatan jalan raya SGR di 3 lokaliti itu. Kita akan minta bantuan daripada JKR besok untuk meletakkan kon-kon batu di kawasan-kawasan yang kita fikir perlu. Berapa laluan tu kosong tadi? 11 laluan yang kita tutup menggunakan barrier tu, dan kita akan tengok kemungkinan kita akan seperti yang saya kata tadi, kita akan minta bantuan daripada JKR. Tinjauan RTM mendapati hampir kesemua penduduk mematuhi arahan dan SOP ditetapkan. Saudara, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi eksklusif di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pasti yang sahih di Berita RTM. Kerjasama setiap ahli masyarakat adalah penting bagi membolehkan PIK mencapai kejayaan. Buat mereka yang telah menerima janji temu, hadirlah untuk mendapatkan vaksin anda. Pada masa yang sama, kita kongsikan bersama ahli keluarga dan kawan-kawan tentang kebaikan vaksin dan galakkan mereka untuk mendaftar. Anda juga boleh menyumbang tenaga untuk menjadi sukarelawan di PPV dan maklumat lanjut tentang perkara ini akan kita kongsikan nanti. Tetapi yang paling penting buat masa ini adalah untuk kita terus menjaga SOP dan kawalan kendiri. Tempoh beberapa bulan yang akan datang akan menentukan kejayaan kita. InsyaAllah, dengan usaha berterusan yang kita sama-sama lakukan, kita mampu mencapainya. Saudara, kita bertemu kembali. 6 sekatan jalan raya SGR ditambah di Seremban berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 22 Julai ini. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, ia menjadikan keseluruhan 14 SGR di daerah tersebut selain beberapa jalan yang bersempadan Selangor turut ditutup. Hari pertama PKPD berjalan lancar dengan terdapat pengurangan kenderaan di jalan raya, namun pihak polis akan melihat keperluan untuk mengetatkan kawalan sekiranya perlu. Tim pemantau kita memang akan tambahlah, terutama dalam daerah Seremban ni. Tim pemantau SOP ni memantau kilang-kilang, premis-premis perniagaan. Berbezalah dengan PPN yang fasa pertama ni dengan PKPD. Banyak sektor ekonomi ataupun kilang-kilang yang tidak dibenarkan beroperasi. Jadi mereka ni kena akur lah. Kalau tidak akur, kita akan ambil tindakan. Beliau mengiringi Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Redauddin, Tuanku Mukhris melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV Institut Pengajian Tinggi IPT Mega Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinilai.
Baik, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan penularan maklumat tidak benar berkaitan pemberian vaksin. Ia susulan maklumat tidak benar melibatkan dakwaan pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bangi Avenue Convention Centre BACC yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp. SKMM menerusi satu kenyataan menjelaskan pemberian maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali juga secara tidak langsung boleh membuka ruang kepada risiko eksploitasi maklumat peribadi dan pelanggaran privasi. Semua maklumat mengenai program vaksinasi perlu dirujuk kepada saluran-saluran rasmi, antaranya Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF dan pejabat kesihatan daerah di tempat tinggal masing-masing. Bilangan jemaah solat Jumaat dan fardu di Terengganu dibenar mengikut keluasan masjid atau surau sepanjang tempoh fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Kehadiran jemaah terhad kepada ahli karyah yang bermastautin dan warga negara sahaja dengan pematuhan SOP. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam, Datuk Osman Muda dalam satu kenyataan menjelaskan para imam turut diminta membaca doa mohon dijauhi daripada wabak penyakit yang disediakan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu setiap kali selepas solat hajat serta bacaan Yasin. Bagi solat sunat Aidiladha pula, hanya jemaah lelaki dibenarkan hadir ke masjid dan surau. Bagaimanapun, aktiviti lain di masjid dan surau masih tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran Maidam. Baik, Kementerian Pengajian Tinggi menetapkan beberapa mekanisme kawalan pergerakan para pelajar di IPT secara berfasar. Ia bagi memastikan pergerakan cuti semester mereka terkawal. Pelajar IPT yang telah tamat sesi akademik 2020-2021 dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bermula 12 Julai ini. Ia telah diputuskan dalam mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan pada 8 Julai lalu. Bagi fasa permulaan, pergerakan bagi pelajar di kawasan yang tidak tertakluk kepada PKPD dibenarkan, manakala pergerakan bagi pelajar di dalam kawasan PKPD pula hanya dibenarkan selepas tempoh PKPD tamat. Saudara, 301 daripada 493 permohonan daripada kluster koperasi untuk beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan diluluskan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Antara permohonan diluluskan 211 koperasi kredit, 88 Al-Rahnu, Kop Bank Pertama dan Bank Rakyat. Menurut SKM, semua permohonan yang berjaya bagaimanapun perlu mendapat kelulusan operasi daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Suruhanjaya menolak 192 permohonan kerana tidak tergolong kluster operasi, tidak berdaftar dan memberi maklumat salah. 3 kluster koperasi yang boleh membuat permohonan beroperasi adalah dari sektor perkhidmatan kewangan termasuk Kop Bank, Koperasi Kredit dan Al-Rahnu. Kelonggaran untuk memperbaharui lesen kenderaan dan memandu yang tamat 1 Jun hingga 31 Julai dilanjutkan sehingga hujung September. Tak perlu ada road tax lagi, tetapi mesti ada salinan insurans. Itu sudah memadai sehingga 30 September. Dan begitu juga dengan taksi ini, dia terlibat dengan pemeriksaan Puspakom setahun sekali. So pihak kerajaan pun memberi kelonggaran dari segi tak bagi saman, tak keluar saman kalau pemeriksaan tak dijalankan, tapi tetap kita bagi peluang untuk renew road tax. Perkara itu dilaksanakan setelah mengambil kira pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara.
100 penduduk terjejas terpilih menerima sumbangan bakul makanan yang disampaikan pihak Polis Daerah Subang Jaya, Selangor. Timbalan Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Superintendent Hamizan Syukur memberitahu program itu melibatkan penduduk di kawasan flat PPR Puchong Permai, Puchong Prima dan Puchong Perdana. Agihan bantuan bakul makanan itu dilaksanakan melalui dua fasa. Fasa pertama sebanyak 40 kotak dan fasa kedua 60 kotak. Sumbangan bakul makanan berisi barangan keperluan asas itu merupakan sumbangan beberapa badan bukan kerajaan dan syarikat swasta. Saudara, kita beralih ke perkembangan luar negara. 9,276 kes baharu COVID-19 direkodkan di Thailand dalam tempoh 24 jam. Ini menjadikan kes keseluruhan 317,506 jangkitan dengan 2,534 kematian. Kementerian Kesihatan Negara itu pun mula mencadangkan beberapa langkah pembendungan baharu. Antaranya menghadkan pergerakan orang ramai keluar dari rumah selain sekatan pergerakan rentas daerah di Bangkok dan zon-zon berisiko tinggi. Beberapa langkah telah dilaksanakan seperti tempoh persekolahan disingkatkan serta larangan makan dan minum di premis. Baik, ini pula di Vietnam, Bandar Ho Chi Minh dikuatkuasakan perintah berkurung selama 2 minggu bermula semalam. Tindakan itu diambil bagi mengekang penularan COVID-19 yang semakin meruncing. Penduduk bandar itu diarahkan duduk di rumah, dilarang berkumpul lebih dari 2 orang dan operasi perkhidmatan pengangkutan awam dihentikan serta-merta. Arahan kerajaan terbaru itu menyebabkan orang ramai bertindak membeli barang keperluan secara mendadak. Ini menyebabkan stok barang keperluan habis dijual di semua pasaraya. Di Myanmar pula, sesi persekolahan kembali ditutup susulan penemuan varian baharu COVID-19. Sebelum ini, sesi persekolahan dibuka sebulan selepas ditangguhkan atas sebab sama. Ia melibatkan semua sekolah pendidikan asas termasuk sekolah swasta dan sekolah biara Buddha. Semalam, Myanmar merekodkan 4,132 kes baharu COVID-19 menjadikan kumulatif kes sebanyak 180,055 kes. Chile melonggarkan sekatan pergerakan akibat COVID-19 selepas 73% daripada penduduknya telah divaksin. Bagaimanapun, pintu sepadan negara masih ditutup. Ekoran sekatan pergerakan dilonggar, sesi persekolahan secara bersemuka akan dibenarkan. Tempoh kuarantin untuk mereka yang masuk ke negara itu juga akan dipendekkan. Selain itu, beberapa sektor ekonomi akan dibuka termasuk panggung wayang. Program imunisasi di Chile mula dilaksanakan Februari lalu. Usaha giat juga sedang dilakukan bagi memastikan vaksin CanSino yang telah ditempah Malaysia dapat dihantar pada bulan ini. Selain selamat dan berkesan, vaksin ini juga merupakan vaksin 1 dos. Vaksin CanSino ini amatlah penting bagi memudahkan lagi usaha vaksinasi kepada masyarakat, terutamanya yang tinggal di pedalaman serta menghadapi kesukaran penghubungan. Vaksin CanSino ini juga akan digunakan kepada kumpulan pelarian yang akan turut sama divaksinasi bagi memastikan seramai mungkin individu mendapat perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Lebih 3,000 peneroka Felda di 11 rancangan tanah Felda seluruh Kelantan bersyukur dengan pengumuman kerajaan untuk melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah 8.3 bilion ringgit. Pengumuman itu merupakan kabar gembira yang sudah lama dinantikan. Bagi peneroka di Felda Ciku 1 Gua Musang, mereka memuji usaha kerajaan untuk melupuskan beban hutang yang ditanggung sekian lama. Saya kalau dikira gitu lebih daripada mimpi. Ya. Sebabnya hotel masa hotel ni
hok kita ada angin-angin sok modah minta Tuhan tiap-tiap kali saya lepas solat supaya hotel ni dilupuskan. Sebabnya dah lama dah kita ditunggu ni. Jadi seolah-olah kita dengar pengumuman hak kajian buat semalam, seolah-olah kata pucuk dicinta oleh mendatang. Jadi tidur jenera semalam saya. Jadi anak-anak saya pun suka tak ada terhingga lah. Sementara itu, Ketua Penerangan Kami Anak Felda KAF Kebangsaan mewakili 1.4 juta generasi baru Felda mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan dan kepimpinan Felda. Bukan sahaja 112,638 peneroka tetapi melibatkan hampir 1.4 juta generasi baru. Mengharapkan supaya satu penyata hutang yang jelas dan muktamad diberikan kepada peneroka. Dan alhamdulillah kemarin kita dengar penyata hutang dah mula dapat diakses dalam satu portal di setiap rancangan masing-masing. Kita boleh tengok hutang tu dan kita boleh dapatkan persetujuan lah mengenai penyata hutang yang keluar tu. Dan alhamdulillah dengan pengumuman 80% sampai 80% pelupusan hutang, itu satu nikmat yang patut disyukuri oleh semua warga Felda. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelupusan itu dilakukan melalui inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat, terutamanya bagi generasi awal yang telah berkorban untuk kejayaan program rancangan pembangunan Tanah Felda. Aktiviti pengumpulan minyak masak terpakai di pasaran memerlukan lesen daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Individu atau syarikat yang berminat boleh memohon lesen daripada lembaga tersebut. Jelas Ketua Pengarahnya Ahmad Parviv Gulam Kadir, minyak masak sawit terpakai boleh dikitar semula bagi penghasilan produk bukan makanan seperti biodiesel, lilin, pencuci, sabun serta makanan haiwan. Aktiviti pengumpulan minyak masak sawit terpakai adalah aktiviti yang dilesenkan dan dipantau MPOB. Baik runtuhan tebing kolam rawatan sisa sawit sebuah kilang di Rompin Selasa lalu menjadi punca berlakunya pencemaran Sungai Pukin dan Sungai Rekoh di Ulu Keratong. Ekoran kejadian itu 11,500 akaun pengguna di kawasan terbabit mengalami gangguan bekalan air. Pegawai daerah Rompin, Ahmad Nasir Muhammad Siddiq berkata, kejadian dipercayai berlaku berikutan hujan lebat sehingga menyebabkan 1 daripada 8 kolam takungan di kilang terbabit runtuh. Setakat ini, pihak kilang telah bertindak menambak tanah bagi mengelak pencemaran lebih buruk berlaku. Pihaknya kini sedang meneliti dan menjalankan siasatan lanjut sebelum tindakan tegas termasuk denda maksimum boleh diambil ke atas kilang tersebut. Sedikit perkembangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Nainan Merican optimis jaguh lompat tinggi negara Lee Hap Wee mampu memecahkan rekod pribadinya 2.29 meter untuk menempa slot akhir di Tokyo nanti. Hap Wee sendiri pun, Hap Wee telah melayakkan diri secara merit. Pernah mencatatkan kata personal best 229 di Doha. Dan kita menyiasatkan kata kedudukan untuk beliau mencatatkan sekurang-kurangnya 2.26 meter untuk melayakkan ke peringkat akhir final dalam kejohanan di Tokyo nanti. Itu adalah antara sasaran peringkat awal. Beliau ditemui selepas tamat lawatan ke atas atlet olahraga di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN. Jaguh lontar peluru para negara Muhammad Ziad Zulkifli tekad menjadikan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 sebagai medan menebus kekecewaan. Sebelum ini, atlet berusia 31 tahun itu gagal mempertahankan emas dimenangi semasa kejohanan olahraga para dunia 2019. Pemenang pingat emas Sukan Paralimpik 2016 di Rio menyatakan pengalaman lalu dijadikan iktibar agar tidak memandang mudah lawan dan cepat merasa selesa. So bagi saya persaingan tu
agak bagus sebab ada Yukin lagi baru daripada yang saya kalah tu, ada lagi seorang ni dan bagus juga. Saya tengok catatan dia pun bagus juga dan budak muda. Saya kata ini saingan nasihat lah. Muhammad Ziad akan turun bertanding dalam acara F20 di Tokyo nanti. Latihan intensif sepanjang 4 bulan terakhir berjaya membawa perubahan drastik kepada fokus dan disiplin dirinya. Baik, skuad bawah 20 tahun negara bakal menghadapi kelaikan Piala Asia bawah 23 tahun B23 2022. Ia dijadualkan berlangsung di Mongolia dari 27 hingga 31 Oktober 2021. Perkara ini diumumkan Pengarah Teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Ong Kim Swee selepas keputusan undian kelaikan pada petang semalam. Bekas pengendali skuad kebangsaan bawah 23 tahun itu berkata, ia merupakan program jangka panjang FAM bagi skuad berkenaan menghadapi kelaikan ke Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis. Keputusan ini dibuat dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan FAM. Menerusi satu kenyataan, Kim Swee berkata ia turut mendapat persetujuan serta kelulusan Jawatan Kuasa Eksekutif FAM. Malaysia akan berdepan Thailand, Laos dan Mongolia dalam kumpulan J pada kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. Ia bagi merebut 15 slot terbaik bersama tuan rumah Uzbekistan ke pusingan akhir edisi kelima kejoharan tersebut di Tashkent. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Jadilah individu bertanggungjawab dengan mematuhi SOP cegah COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam hormat. Teguh kita, menang bersama.